Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So petang ni Pak Su bersama dengan Abang Hashim urut. Tadi Abang Hashim urut ada urut dia punya sakit. Jadi Pak Su ada hubungi Abang Hashim, ajak Abang Hashim teh. So petang ni kita nak buat satu perkongsian sikit. Pak Su nak tanya dengan Abang Hashim, maksud dia untuk kepada mereka yang ada masalah slippage ni bang. Untuk mereka yang ada masalah slippage ni, apa yang boleh kita kongsikan kepada mereka dan apa kaedah rawatan yang mungkin abang boleh kongsikan kepada mereka yang ada masalah slippage ni bang? Kongsikan sikit bang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat bertemu kembali tuan-tuan dan puan. Sekarang kita mengenai permasalahan slippage. Okey, untuk tindakan awal slippage ni rujukan pertama kita perlulah kepada doktor untuk mengetahui tentang masalah kita punya masa dan kita punya tulang kerangka, tulang belakang kita apa permasalahannya. Sebab banyak faktor-faktor slippage ini berpunca daripada aktiviti harian kita ataupun sejarah masa silam kita. Contohnya kalau aktiviti harian mungkin kita ni bekerja dengan keadaan yang agak heavy duty ataupun kerja berat. Itu salah satu punca yang ada slippage. Dan kedua, disebabkan sejarah silam kita, mungkin kita pernah kemalangan. Kemalangan ni bermacam-macam faktor kemalangan. Mungkin jatuh daripada motosikal ataupun kemalangan ketika bersukan, kemalangan ketika berjalan atau pernah jatuh terduduk, itu pun boleh menyebabkan permasalahan slippage. Kebiasaannya lah, para pesakit biasa berkongsi pengalaman dengan saya. Dia pernah melakukan kemalangan pada diri dia, mungkin dalam masa 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Ketika itu usianya masih muda. Mungkin jatuh terduduk dan sebagainya menyebabkan cederaan pada bahagian belakang, tulang belakang. Biasanya mereka ni bukan soal ambil semula. Dia merasa, tak ada apa-apa lah. Okey ni. Okey, setakat pergi jumpa doktor. Kerana doktor bagi ubat nahan sakit, pakai antibiotik. Tak apa buat MRI apa semua. Sebenarnya kalau benda slippage ni biasa dia menyebabkan, slippage ada dua boleh berlaku. Pertama pada bahagian leher, kedua pada bahagian kita punya pinggang. Sinonimnya biasa orang akan berkata slippage ni sakit pinggang. Pada awal tu peringkat awal lah tu. Sakit pinggang. Sakit pinggang lah bang. Sakit pinggang. Karena sakit pinggang ni dia cakap tak apalah, kita dia surut pinggang je lah, begitu orang surut kita dia surut pinggang. Tetapi sebab itu perlunya kita buat rawatan awal dengan doktor pakar tulang untuk mengenal pasti kedudukan otot dan tulang belakang itu, bagaimana keadaan. Apa yang cedera? Biasanya dia tak menyebabkan patah. Patah slippage satu perkara yang berbeza. Slippage ni menyebabkan dia dipanggil, kan kalau tulang belakang ni dipanggil L1, L2, L3, L4, L5. Biasanya keadaan tulang ni pada peringkat awalnya di dalam keadaan tubuh kita sihat, tak ada satu pun tulang kita berkeadaan rapat. Dia ada renggangan lah. Begitu juga dengan leher. Dia bermula daripada C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Dan leher kita ada rasa, kerana biasanya sinonim dengan tradisi Melayu, kan salah bantal. Kenapa dia tak boleh toleh dah macam robot. Sebenarnya itu dah ada satu permulaan simptom dia tu. Simptom dia akan datang sakit tengkuk sakit tengkuk. Tapi sakit tengkuk ni bersangkut paut pula dengan yang dipanggil iaitu frozen shoulder. Kenapa apa? Salah satu otot di bahagian kita tu di bahagian terutama di pangkal leher antara bahu dan leher itu boleh kita tekan. Kenapa ditekan? Sebab salah satu kedudukan bahu kita dia terlepas daripada kedudukan slot dia. Dia punya slot dia terlepas. Itulah menyebabkan leher kita berasa sakit. Tapi biasanya kalau slippage pada leher ni adalah disebabkan mungkin satu pergerakan yang agak ekstrim, ataupun pernah jatuh terhentak. Yalah, benda lama-lama lah ni accumulate. Sama ada jatuh, sama ada dipukul, itu bersangkut bahu. Jatuh lama-lama, jatuh muda-muda dulu dia campur-campur lah. Sebenarnya kesan slippage ni dia akan ketara pada peringkat usia belasan hingga 20-an tahun. Biasanya dia tak ketara sangat. Kurang rasa lah. Kurang rasa. Biasanya banyaknya bila dia berlaku awal, peringkat awal slippage pada peringkat
belasan tahun hingga bawah 20 tahun hingga 30-an, biasanya ramai pesakit mengambil tindakan bertahan. Oh okey, tak apa, jas sapu ni letak tanpa koyok seluruh ni okey. Atau ubat tahan sakit. Ataupun sekadar pergi buat urutan biasa. Biasanya dia akan menjadi serius bila seseorang tu berusia 40-an ke atas. Ya. Sebab apa? Ketika kita usia kita makin meningkat, kita punya struktur tulang kita ni, kekuatan tulang kita makin berkurangan kalau kita tidak ada ambil sebarang suplemen atau vitamin untuk menguatkan kita punya tulang. Ataupun sesuatu suplemen ataupun satu vitamin yang boleh mengukuhkan kita punya otot tubuh kita, dia akan menjadi begitu. Slip disc yang serius biasanya kerana bila doktor dah x-ray dan sebagainya, di situ lagi kita akan nampak ini slip disc pada bahagian leher. Dahulu kita bercerita di situ, dia akan nampak, doktor akan dapat melihat kedudukan tulang leher kita tu. Contohnya C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu, antara salah satu tulang yang saya sebut yang C1, 2, 3, 4, 5 tu dia merapat. Hingga menyebabkan seolah-olah ada satu benda yang terkeluar daripada kedudukan tulang. Cakra dia, disc dia terkeluar. Ataupun ligamen otot tu ada yang terkeluar, terhimpit. Okey. Itu akan menyebabkan terasa sakit sangat. Kalau perubatan moden, bagaimanakah doktor akan itu dah cakap pada tahap yang sangat kritikal. Nak buat chiropractic pun tak boleh, urutan pun tak boleh. Jadi kena refer pada doktor. Jadi doktor akan aturkan dengan keadaan pembedahan. Bila pembedahan, doktor akan cek antara satu tulang tu yang mana yang tercedera, mana yang rosak lah. rosak. Tapi biasanya dia ni tidak boleh tak akan faham. Dia bukan faham. Dia sama ada tulang tu, kedudukan tulang kerangka tu goyang ataupun dia punya disc dia tu kerana dah merapat. Di situ doktor akan menggunakan keadaan pembedahan. Biasanya doktor akan pesakit akan balik kepada doktor pakar. Ya. Okey, untuk bahagian pinggang pula pun sama. Dia pinggang ni ada dua keadaan di mana antara L5, L1, L2, L3, L4, L5 tu bila pemegang pada tulang tu. Kalau kita tengok pada jalan kerangka tulang kita tu, dia ada seolah kiri dan kanan seolah ada pemegang. Seandainya pemegang tulang L1, L2, L3, L4 ni goyang ataupun sudah tak boleh kukuh, kerana tak boleh butuhkan, di situ doktor akan buat pembedahan dan menggunakan satu kaedah skru. Dia letak tungsten, dia akan skru kat situ untuk menguatkan pergegangan, untuk mengembalikan kedudukan tulang tu, pinggang tu pada kedudukan yang betul. Lock balik. Ataupun dengan kaedah dia doktor akan letakkan plate di belakang. Okey bang, tu kalau macam yang serius lah. Yang serius. Kalau kadang-kadang ni dia mungkin benda tu tidak berapa serius dan dia mungkin dah jumpa doktor kata mungkin buat fisio dan sebagainya kan. Tapi fisio pun duduk pada disiplin dia kena konsisten buat. Adakah dengan kaedah chiropractic yang abang praktikan kepada pelanggan-pelanggan abang ni boleh membantu mereka? Dan adakah dengan urutan dan chiropractic ni boleh membantulah? Ataupun satu saja urutan ke chiropractic ke macam mana? Okey, baik. Satu soalan yang baik. Okey, bagi orang yang pada peringkat simptom atau kekenahan yang tak serius sangat, tak berapa serius, tak ke arah kepada pembedahan, boleh dirawat dengan kaedah. Kalau urutan biasanya tidak digalakkan. Urutan ni sebenarnya untuk yang sikit ni dia hanya bersifat sementara. Kecuali kalau seseorang tu tidak ada, memang dia mahu tak ada melakukan kerja yang aktiviti agak ekstrim, insya-Allah benda tu tak akan berulang. Tetapi kalau rezekinya agak serius, dia perlu kaedah fisio. Satu, kedua dipanggil chiropractic. Baik, fisio. Bila tuan-tuan dan puan mengambil khidmat fisio, pastikan mendapat perkhidmatan fisio yang profesional. Sebab kebiasaannya fisio ni dia lebih kepada pergerakan. Pergerakan setiap tubuh. Sebab fisio ni dia bersifat kepada otot. Bila kata otot kita tu lemah, dia di situ perlukan pergerakan untuk menggunakan otot. Okey, rawatan yang terbaik digabungkan antara fisio dan chiropractic.
Chiropraktik iaitu dia membetulkan sejak kedudukan sendi. Sebab apa? Bila berlaku siflis ni dia bukan pada pinggang tu saja. Dia melibati daripada daripada kepala, bahu, pinggang dan juga kedudukan peha di bahagian kaki. Full body alignment lah. Body alignment. Sebab apa? Kalau di mana kita tak melewati iaitu mengkaedah tuan-tuan dan perempuan baring di atas lantai, cara menegak, cara lurus, kemudian tengok perbezaan antara dua kaki. Ada tak kaki yang mana yang pendek sekarang? Itulah salah satu sebabnya. Jadi perlu diperbetulkan kedudukan ini. Tapi biasanya kalau yang dekat yang mild siflis tu bukan yang serius, biasanya dengan kaedah rawatan begini InsyaAllah boleh bang. InsyaAllah boleh. Kemudian baru dah disesuai dengan urutan. Urutan ni sebenarnya untuk kita melegakan atau meredakan, mereda dan melegakan dan memulihkan sakit siflis tu. Biasanya insyaAllah. Tapi nasihat saya bagi orang yang telah membuat rawatan chiropraktik untuk siflis ni, chiropraktik urutan ni untuk siflis, selepas itu sebaik-baiknya memakai bengkung. Itu penahan kepada pinggang ketika melakukan sesuatu kerja. Tak kira lah sama ada kerja itu kerja berat ataupun ringan. Jadi bagi orang yang ada siflis, pesanan saya, jikalau anda ataupun tuan-tuan dan puan berasa sakit pinggang, tuan-tuan jangan baring di atas tilam. Kerana itu akan ini bagi orang yang sedang mengalami, bagi orang setiap orang yang sedang mengalami ini penjagaan lah, penjagaan dia lah. Ini untuk mengawal rasa sakit. Bagi orang yang sedang mengalami sakit pinggang itu, bila sakit pinggang jangan baring di atas katil, tilam yang empuk. Kecuali tilam tu memang betul-betul yang terbaik lah. Contoh kalau tapi tilam yang terbaik ni tilam mahal. Tilam mahal ni dia sedikit keras. Dia keras. Sebab apa? Sebab kita memerlukan bila sakit pinggang, kita memerlukan faktor kedudukan tulang kita dia tetap rata. Flat. Dia flat. Dia bukan kita balikkan tulang kita, kedudukan tulang kita dia ikut betul. Beralun. Bila kedudukan tulang kita di tulang yang lembut ni dia beralun, kedudukan pinggang kita lagi bertambah sakit. Jadi sebab itu saya selalu berpesan bagi orang yang sesiapa sakit pinggang, sila baring di atas lantai, beraraskan mat ke apa ke, dan kemudian baring saya menegak dan lutut dinaikkan. Di bawah pinggang itu diletakkanlah sesuatu, digulungkan kuala ke, diletakkan di bawah pinggang. Botol mineral ke untuk melegakan rasa sakit. Kemudian ini rawatan awal lah, tindakan awal. Dan selepas itu barulah diurut. Okay. So kita boleh konklusikan kepada rakan-rakan kita yang ada masalah siflis ni tetapi tidak berapa serius. So kita boleh buat ikhtiar kita ni dengan chiropraktik beserta dengan urutan lah. Maksudnya supaya kita boleh buat full body alignment. Dan Abang Hashim ada servis tu kan? Ada. Okay, so inilah perkongsian kita dengan rakan-rakan sekalian. Dan sekian, terima kasih Abang Hashim atas perkongsian yang manfaat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi Hashim Murad. Di sini pula saya akan menjelaskan apa itu chiropraktik. Chiropraktik ni sangat diperlukan oleh seseorang yang sedang menghadapi masalah keradangan otot. Keradangan otot ni ataupun dalam bahasa lain, maksudnya dia bermula daripada leher, bahu dan tangan. Jadi maksudnya keradangan otot ni kan, dalam bahasa urutan dalam bahasa Inggeris biasanya orang panggil dikenali sebagai frozen shoulder. Frozen shoulder ni mana kalau berlaku dia bergantung juga pada faktor usia. Bila seorang tu usianya masih muda ataupun di bawah antara belasan tahun hingga ke 20-an kan, ataupun 30-an, tangan ni bila dilurus, bahu ni bila ditekan kan dia akan merasa sakit. Contohnya adik ni dengan saya ni ditekan bahu dia sakit. Sakit. Sebelah sini pun sama juga. Kadang-kadang di antara dua, yang sebelah sini terlalu sakit, yang sini tidak sakit. Yang kedua, untuk kita kesan apa itu frozen shoulder ataupun keradangan otot di bahagian bahu ni, bila kita pegang kepala ni, kita tarik ke belakang begini kan, dia sakit. Tapi saya ulang balik, sebagaimana yang dikatakan bergantung kepada usia. Bila usia adik yang muda ni, walaupun bahu ditekan dia sakit,
Bila ditarik begini, dia masih boleh menunggak secara normal. Tapi bila orang yang berusia 50-an ke atas ataupun dipanggil warga emas, ada ketikanya bila ditarik begini, lehernya tak boleh tarik ke belakang, sakit. Kan? Kemudian bila duduk tegak begini, lehernya bila ditoreh begini, dagu ni dia tak boleh rapat ke bahu. Macam ni lagi sekali. Macam ni adik ni musim muda lagi, walaupun sakit bahunya, dia masih bergerakkan dia punya dagu ni ke bahu. Rapat. Ataupun istilah lain masih tak seberapa serius masalah yang dihadapi oleh adik ni. Okey, sebelah sini pun sama juga. Okey, jadi apakah tindakan awal yang perlu apakah rawatan yang sesuai untuk adik ni? Kan, ada setengahnya memberdapat dengan cara kita letak yoko-yoko ataupun kita letakkan serum plus, dia akan berasa lega. Ataupun dengan kaedah bagi mana-mana pusat urutan atau bagi seseorang tapukan minyak ni diurut di bawah ni. Kaedah urutan ataupun tanpa letakkan serum plus ataupun kita letakkan yoko-yoko untuk menenangkan otot, dia hanya melegakan semata-mata, tapi dia tidak akan merawat masalah tersebut secara berpanjangan. Paling tak ada pun dia boleh tahan dalam sehari. Jadi kaedah yang sebetulnya yang perlu kita buat adalah kita lakukan memperbetulkan setiap sendi yang bermasalah. Kan? Kerana apa? Problem contoh yang berlaku di leher ni, kalau dibiarkan dalam tempoh masa seminggu, kan dia akan pergi ke belakang, daripada bahagian belakang pinggul sini. Pinggul sini akan berasa sakit. Dan salah satu otot depan ni, dia akan boleh ditekan begini, dia akan rasa sakit. Akan rasa sakit. Ya? Dan menyebabkan perempuan akan bila berjalan atau naik tangga, akan merasa dia punya stres pada bahagian pinggang. Especially kalau puan, terutamanya jika puan dan puan menaiki tangga atau menuju anak tangga. Okey, yang kedua, tangan ni bila diluruskan begini, bila diangkat ke belakang ni, kadang-kadang bila orang yang berusia muda bila diangkat ni, dia tangan ni boleh mengangkat melepasi telinga, tetapi dia rasa ketat. Tapi bila warga emas, bila tangan ni diangkat begini, kan, dia tak boleh lepas paras telinga, dia sangkut sini. Bila dipaksa, dia akan berasa sakit. Okey, yang sebelah sini pula, bila tangan ni dibuat ke arah sebegini, kan, bila diangkat ke atas begini, macam adik ni dia masih boleh angkat lah, tapi jika ada kali ni dia akan merasa agak berat pergerakan tangan ni. Tapi kalau warga emas, bila diangkat begini, dia sangkut, dia tak boleh melepasi, tegak lurus 90 darjah begini. Jadi itulah sebabkan kan kita perlukan rawatan yang dipanggil chiropraktik ataupun memperbetulkan setiap sendi tulang kita. Jadi itu penjelasan saya berkenaan dengan chiropraktik. Dan saya suka besar lagi satu, bila seseorang tu mengalami keadaan yang dipanggil mild stroke ataupun stroke ringan, rawatan yang amat diperlukan oleh pesakit tersebut adalah kaedah yang dipanggil chiropraktik, iaitu setiap sendi perlu diperbetulkan menyeluruh badan. Kerana jika tidak dibuat kaedah chiropraktik, masalah yang dihadapi oleh pesakit tersebut yang dipanggil blood block tu tidak akan selesai. Kerana setiap sendi itu sudah terhimpit. Jadi perlu direnggangkan dan diperlukan kedudukannya. Sekian penjelasan saya kedua mengenai chiropraktik. Tadi awal saya sudah menerangkan salah satu asbab ataupun punca utama masalah policy shoulder ni adalah daripada bahu. Tapi untuk kita mengetahui masalah yang sedang dihadapi bagi seorang yang menghadapi sakit pinggang ataupun dia biasanya kalau keadaan sakit pinggang sudah agak terlalu lama, dia sinonim akan kadang dia orang akan masih seolah-olah merasakan diri sudah mengalami slip disc. Slip disc dia ada beberapa tahap slip disc yang mereka alami, iaitu daripada tahap yang pertama hingga tahap kedua, ketiga, dan yang paling serius memerlukan rawatan dengan cara pembedahan. Okey, bagi untuk kita mengesal ni tentang ketidakselesaan pada pinggang kita yang berasa sakit yang amat sangat, tindakan awal kita ialah kita baring sedaya menegak begini. Panduan kita adalah pada hujung kaki. Apabila keadaan kaki kiri dan kaki kanan kita ni dia tidak selari ataupun tidak sama kedudukannya, dia pendek sebelah ataupun kaki pendek sebelah, walaupun daripada bahagian tumit ni
Pada bagian tumit ni, walaupun perbezaannya sedikit, lebih kurang dalam 1 inci. Itulah salah satu punca dan sebabnya mengapa seseorang tu mengalami sakit pinggang. Lagi satu kaedah untuk kita, macam kata kita tak ada kawan di rumah, tak ada siapa-siapa yang boleh bantu kita untuk mengesan masalah kita ni. Kita boleh mengesan masalah kita ni secara sendiri, iaitu dengan baring sebegini, dengan cara kita pegang pada bahagian di pinggang kita, di sini kita ada tulang. Ada ibu jari kita ni letak pada tulang sini. Dan lagi satu letak di sebelah sini. Ni tulang ni. Jadi contoh macam adik ni, kenapa tadi saya tekan dia punya bahu ni sakit? Sekarang masalahnya tulang pinggul dia ni, kiri dan kanan ni sudah tidak sedari. Satu rendah, satu tinggi. Jadi bila kakinya ni kan dilipat begini, kan? Dia akan badannya ni dia akan sakit, dia akan rasa sakit pada bahagian paha sini. Jadi inilah apakah rawatan yang sesuai untuk bila dah berlaku keadaan masalah ni, iaitu dengan cara kaedah yang dipanggil chiropractic ataupun memperbetulkan sendi secara menyeluruh. Sebab apa? Okey, cuba dia bendera pula. Ya. Okey, seterusnya. Bagaimana yang saya ceritakan tadi, sakit tulang belakang ataupun bahagian ataupun sakit pinggang. Yang selalunya biasanya bila orang yang merasakan pinggang ni terlalu sakit, dia akan merasakan seolah-olah dia mengalami simptom mengalami sedis. Dan puncanya pinggang biasanya sakitnya di sini. Tapi masalah ketara yang biasa untuk rawatan yang perlu diperbaiki adalah di bahagian pinggul ini. Yang saya tekan ni bahagian pinggul ni. Kerana kalau tekan ini, kalau berasa amat sakit, tengok macam adik ni bila saya tekan sini, kaki dia tak akan terangkat, maknanya dia sakit. Makna dia punya bahagian pinggul ni perlu diperbetulkan. Dan kaedah yang kedua ni daripada otot tulang belakang ni, tulang belakang kita sini ni ada tulang belakang ni perlu diperbetulkan dengan kaedah dengan cara kita menekan ni. Dan seterusnya selepas tu barulah kita bila dah kita buat menyeluruh begini barulah selesai masalah. Dan lepas tu barulah kita nak sambung dengan urutan. Baru kita sambung dengan urutan. So tuan-tuan dan perempuan kena faham, maksud dia apabila tuan-tuan dan perempuan datang dengan kepada Cik Hashim ni, so tuan-tuan dan perempuan bagi tahu masalah yang dihadapi, so Cik Hashim cuba susun mengikut keperluan dan kesesuaian yang ada pada masalah tuan-tuan dan perempuan. Dan beliau akan cuba mulakan dengan bekam, lepas tu diikuti dengan chiropractic, dan barulah ianya akan habis dengan urutan. Biasanya servis daripada Abang Hashim urut ni dia dalam lama, servis dia dalam 2 jam macam tu. So Abang Hashim pun tunjuk 2 jam. Memang lama servis daripada Abang Hashim ni. So okey, nanti kita sambung lagi. Sakit. Letup bang. Oh, bunyi dia. Meletup Mengatakan sakit. Itu Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, adik ni saya sedang buat rawatan. Dia pada bahagian bahu ni, dia sedang mengalami keadaan yang panggil nama frozen shoulder ataupun keradangan otot. Jadi bila kita tarik dari bahagian telinga ni sebegini, dia akan meletup. Jadi untuk tuan-tuan dan puan, kalau saya kata untuk mengurangkan satu perkara yang boleh diamalkan, iaitu telinga kita ni setiap kali kita bangun pagi, kita perlu buat begini. Gosok dia hingga panas. Bila panas macam ni, kita gosok, lepas tu gunakan jari telunjuk ni, jari telunjuk kita yang ni, kan? Pada telinga ni, cuping telinga pada bahagian ni. Kita perlu tekan secara bulatan begini. Apa kebaikannya bila kita mengamalkan kiri dan kanan setiap hari ni? Pertama, jika kita menghadapi darah tinggi,
dia akan menstabilkan darah kita. Kedua, seseorang yang mengalami diabetes, dia akan menstabilkan juga diabetes tersebut. Ketiga, dia memperelokkan saraf kita dalam di kepala ni, kiri dan kanan. Keempat, dia mengelakkan kita daripada terkena stroke. Kelima, dia mengelakkan kita daripada nyanyuk. Itu bagi orang yang warga emas yang perlu. Kaedah meramas telinga ni sebegini, saya ulang balik begini, sangat perlu dilakukan sejak awal pagi bangun daripada tidur. Dan seandainya kalau tuan-tuan dan perempuan ni mengalami badan ketika sedang bekerja, badan tu rasa tidak selesa, berasa lesu dan letih, amalkan selalu kaedah yang sebegini, sangat membantu. Tu dia. Sedap ni. Kaedah sebegini adalah tujuannya, bahu kita ni ada sebenarnya dia tak ada tulang yang mengikat bahu kita. Bahu kita duduk dalam keadaan yang berbentuk sekuk macam miring. Jadi bila bahu kita ni kita melakukan sesuatu aktiviti yang agak ekstrim, dia boleh terlepas daripada kedudukan ni. Atau dia panggil disconnect, dia terlepas. Bila terlepas dia akan menyebabkan otot di bahagian leher ni, di bahagian telinga leher ni, dia akan tegang dan bahu ni akan sakit. Jadi kaedahnya sebagai rawatan yang perlu buat adalah kita masukkan balik bahu kita yang sudah terlepas tu. Buat. Apa kesannya bila kita buat begini tu? Seperti tadi mula-mula dia sebelum kita buat rawatan yang sebegini, bahagian bahu ni terlalu amat sakit sekarang. Dah tak sakit dia. Dah lega. Sebelah sini dah lega. Jadi bila dia lewat ni dah ringan. Bukan dipaksa-paksa. Tekan terus okey je. Alright. Saya terusnya. Duduk bawah. Baik sini. Anak. Pergi lurus. Ini buat begini. Yang ini kaedah begini adalah tujuannya kita buat begini adalah kita nak membetulkan bahagian rusuk yang tepi ni. Tarik nafas, lepas. Macam adik ni dia baru fizikal dia agak besar kan, dia mengalami satu yang cabaran bagi dia. Dia boleh duduk di sini, dia punya tulang belakang dia melengkung atau curve begini. Orang yang mempunyai tulang belakang yang sebegini biasa dia akan mengalami keadaan yang selalu ada berbingang, dia akan sentiasa berasa sakit. Jadi ini perlu diperbetulkan. Baring habis, tarik nafas, lepas dengan dahan. Macam boti. Tengok ni dia. Tarik ni, kalau kita lihat begini, kan kaki dia ni. Kaki kiri, kaki kanan dan kaki kiri tidak sama rata. Yang belah kiri panjang, yang belah sini pendek. Bila seseorang mengalami keadaan yang sebegini, bila kita tekan celah perut ni sangatlah sakit. Ni dan sini. Bagi orang dewasa, dia akan mengalami di bahagian sulit dia akan kadang bila dia buang air kecil, dia akan berlaku ada permasalahan di bahagian itu. Jadi yang perlu dibutuhkan adalah
di bagian ini. Ya. Berat. Lepas. Sama dah. Tambah panjang. Okey. Suka saya mengingatkan tuan-tuan dan puan, bagi orang yang berusia 40 ke atas yang mengalami masalah nak bersila, tidak boleh terlalu lama, sukar untuk bersila secara normal. Kalau boleh bersila pun dalam jangka masa yang terlalu singkat, dah berasa kebas dan sakit di bahagian lutut. Puncanya adalah di bahagian sini. Ya, bermaksudnya tulang paha dan tulang punggung dia sudah menghimpit, menyebabkan tuan-tuan dan puan bila buat kaedah begini kan, paha ni dia tidak boleh rapat secara normal ke lantai. Maksudnya tulang paha tuan-puan bila berlipat begini, bila turunkan ke bawah begini, dia tinggi sebelah. Jadi macam adik ni, bila kita dah buat begini tadi, biasa sebelum kita buat rawatan begini, dia punya badan bila kita tekan ni dia akan sangat sebelah. Tapi sekarang dia sudah berkedudukan yang sama rata. Dan bila kita tekan bagian sini, sakit dia pun dah kurang. Ikut. Lepas. Nombor. Kalau yang kau rambut bunyi Hebatnya tu. macam orang pemerah bil. Nombor. Kunci. Terus lagi. Kok? Ini nak cuci. Gambar tu bangga. Yang tebal, belum tebal. Belum bisa sangat. Belum baru merah. Sedap lah. Jualan. Belum tolak dah bunyi. Ni lah. Bandar tu tak kena ada. Aku ke bawah sikit. Alright. Buka. Lurus. Buka dulu yang itu. Ya, nafas. Nafas. Apa? Ya.
duduk sila. Okey, bila adik ni dah selesai buat rawatan usia menyeluruh. So, setakat ni saya belum menjelaskan apa kesannya. Kesannya bila adik ni bersila, dia punya peha ni kan, dia rapat ke lantai. Dia berpunggung ni, kalau tengok dari punggung tepi ni, punggung dan peha ni dengan lantai dia rapat. Jadi biasanya masalah yang orang ramai menghadapi bila sukar untuk bersila, bila dia bersila keadaan peha ni kan, dia terangkat begini. Itu yang dia tak boleh bersila lama. Jadi macam adik ni kan, tangan leher dia pun, bahu dah sakit, bahu. Dia dah lega, bahu ni dah sakit. Jadi faedah rawatan yang sebenarnya yang saya nak buat adalah membetulkan bahagian tulang belakang ni. Kadang semua. Kaki buka bawah sikit. Kaki buka besar. Suka saya jelaskan kepada tuan-tuan yang membuat kaedah membetulkan tulang belakang ni, dia ada berbagai teknik. Dia bergantung kepada keadaan usia seseorang dan fizikal seseorang. Jika seseorang tu usianya terlalu warga emas, warga emas yang berusia 5 bulan ke atas pada keadaan otot dan sendi mereka, jika tidak boleh kaedah begini, kita akan menggunakan kaedah di atas katil. Saya akan tunjukkan tekniknya selepas ini. Baring. Relax. Kaedah pas. Pas yang tahan. Okey. Asal tarik belakang. Tulang belakang. Okey. Itu rawatannya. Okey. Diri. Elak mana? Ini perlu kita stabilkan tulang belakang pula. Ini semua rawatan untuk bagian tulang belakang. Tarik nafas, lepas. Masuk tulang belakang. Okey, seterusnya di atas katil. Baring. Untuk rawatan bagi orang warga emas dan juga bagi orang wanita. Untuk wanita saya punya kaedah, kita sebagai lelaki, ada ketikanya saya perlu merawat orang wanita agak terbatas. Jadi untuk wanita tu rumah kita buat di atas katil dengan kaedah yang sebegini. Menggunakan tuala, tarik ke bawah sikit, ke bawah sikit, pergi ke bawah sikit. Pergi bawah lagi. Wah, boleh. Boleh. Sini. Belah. Dapat. Kepala. Turun. Okey, tarik nafas. Lepas, jangan tahan. Relax. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nafas 1, 2, 3. 1, 2. Jangan keraskan badan, Asal tulang belakang. Inilah kaedah rawatan ini adalah rawatan untuk bagi orang yang masalah sakit belakang, ada simptom slip disc. Maksud saya slip disc ni bukan slip disc yang tahap yang kritikal. Kerana inilah kaedah rawatan yang pada ini bagi melegakan masalah sakit belakang. Tapi jika tuan-tuan dah menjalani rawatan seperti ini dan keadaan slip disc tuan makin bertambah sakit dan tidak ada unsur pada jalan pemulihan, tuan-tuan dan puan-puan perlu buat rujukan kepada hospital. Yang keadaan saya lain menjalani pembedahan.
Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, done. Go on.